apa maksud multiple choice question and so on later on. So, the 10% first. Kita tengok yang 10% dulu. So, your practical test, skill test adalah more on theory lah. Semua benda pasal theory. Dari sebelum kamu masuk makmal sehingga kamu nak keluar makmal. Semua benda yang kamu patut tahu secara theory. Okay? It will drop on Wednesday, 29, which is next week Wednesday. Free your time. Time tu lah hang nak, time tu lah hang nak ambil license kereta, time tu lah sekarang mesti ambil license ke? Time tu lah hang nak, nak pergi bank, time tu lah mak ajak keluar beli nasi lemak, whatsoever things. Okay? This thing handled by college. Kamu tak datang, kamu tak buat, and saya bukan orang yang nak kesian kat kamu. Saya tak kesian bukan sebab saya jahat weh. Saya tak kesian sebab saya dah pesan weh. Lepas tu time tu lah juga hang nak keluar beli nasi lemak. Kan? Lepas tu malam tu jugalah hang nak main, what games are you playing right now? Mobile Legend or whatsoever. Time tu lah hang nak main game, lepas tu data habis pagi tu. Data habis dah miss phone, lupa nak beli. Ingat aku apa? Come on guys, COVID stay with you for 2 years already. You've been doing this thing for the 2nd years. Alright, learn how to manage your time. Tak ada alasan tertidur, tak ada alasan terlupa, tak whatsoever. Alright? Apa-apa jadi hang mati hari tu, yang tu alasan lah. Touch wood. Sorry, joking. Sorry, I didn't mean it. Kalau ada apa-apa yang very, very bad, yang tu saya terima sebagai alasan. Tapi kalau setakat tertidur tu, yeah. You know what I mean. You're big enough to know that. Free your time on the Wednesday. And on this Wednesday, kita akan buat petang. So, kita akan buat 4 suku hingga 5 suku. Nak pesan siap-siap, kita dah blast benda ni kat semua pensyarah. Tapi kalau kamu ada kelas sampai pukul 4, make sure inform pensyarah kamu, bagi tahu kat dia orang, kamu ada practical test. Alright, make sure dia lepas awal. Bukan lepas awal, kita tak expect kamu lepas awal, tapi make sure dia lepas lah pukul 4 tu. Okay, kita dah bagi tahu kat semua orang di college. Tapi kadang-kadang biasalah kita terlupa ke cikgu kamu duk ajar shock sangat kan. So you can see over here you have 1 hour because you have a lot to do in this 1 hour. Nampak 20 soalan. Nampak je 20 soalan. Tak adanya kita nak bagi 20 soalan untuk 1 jam sayang. 20 soalan tu bukan soalan objektif yang kamu tengok dan baca dapat jawapan. No. Dia akan jadi soalan yang mungkin kamu baca, dia tanya procedure. Dia tanya procedure mungkin choose all the step, bermakna jawapan kamu ada banyak. Okay, jawapan kamu mungkin ada 10 jawapan, pilihan jawapan. Lepas tu jawapan kamu, soalan kamu minta choose the step that involved in preparing standard solution. Katakan, saya tak tahu jawab soalan dia apa. Katakanlah, something like that. So, untuk procedure, semua nak prepare standard solution. So, kamu kena fikirlah dari awal standard solution kamu kena ada apa. Dengan kata lain, semua jawapan kena baca. Bukan soalan yang kamu kira dapat, lepas tu pilih jawapan. Tak. Yang ni adalah keadaan di mana kamu kena go through semua jawapan sampai akhir, baru kamu tahu jawapan tu betul atau salah. You get what I mean? We are not stupid, weh. Kita tak bagi 20 soalan 1 jam untuk soalan senang. Faham? So, jangan tertipu dengan 20 soalan tu. Pesan siap-siap. Alright? Dia akan ada manusia yang, 20 soalan je, tak apa, aku start 4.40 nanti. Dia akan ada manusia macam ni. Oh, by the way, I can see when you start to answer and when you submit. I can always see the time frame. Alright? So, kalau saya nampak siapa yang masuk lambat daripada 4.20 dan hantar awal, hang memang jaga. Okay? I mean, hantarlah. Kalau dah siap tu, hantarlah. Tapi make sure dia betul lah. So, you have 1 hour for 20 questions. But definitely not easy question. Okay, you need to read all the question carefully. And when we play with theory, objective, sayang, satu benda bila dalam objektif, baca words by words. We can play around with only just now. Accurate reading dengan accurate volume. Just one different. And jawapan kamu boleh lain dah. Get what I mean? Alright? So, baca betul-betul soalan sebenarnya minta apa. Boleh? Okay, highlight it. Okay? Your practical skill test, the 10%, the 20 question just now,
will be in the form of Google Form yang seperti biasa Miss Wanda buat dengan kamu lah. It will be in the form of Google Form and kamu boleh dapat daripada campsite. Bukan daripada saya, macam saya cakap, dia adalah daripada college. So college akan letak di atas campsite macam kamu buat UPS. Alright, pergi kat campsite, tahu campsite? Ada tab dia kan? Alright, patut dah jadi home screen kamu dah. So pergi kat campsite, dia akan ada satu tab nanti untuk practical test. Tekan. Okay, kat situ akan ada soalan kamu. Alright, kat situ akan ada soalan kamu. So kamu jawab 1 jam sehingga 5.15. Lepas kamu habis jawab, saya nak kamu screenshot results. Dua benda, satu saya nak make sure kamu buat, kedua saya nak make sure kamu ada backup. Sebab bila kita buat macam ni, sayang bayangkan Google Form tu satu college guna. Kita ada nak dekat 3,000 budak. So dia pernah jadi di mana dia ada glitch. So result yang kamu dapat dengan result yang sistem kata lain. So apa yang saya nak kamu buat, saya nak kamu screenshot result, tapi satu nak pesan. Jangan zoom kat screen tu sehingga markah je. Screenshot the whole thing, termasuk dengan nama dan juga matrik nombor kamu yang akan patutnya duduk kat atas. Okay? Tolong jangan, sebab bila saya kata screenshot result, hang screenshot sungguh result tu kat saya. Sayang, saya bukan nak tahu kamu dapat berapa. Saya nak benda ni sebagai bukti kalau result yang saya dapat daripada kamu dan result yang saya dapat daripada college lain, saya boleh argue. Kalau saya tak ada bukti ni, saya tak boleh nak argue. Kamu kena terima je dengan apa yang college bagi tu. Faham? Kita tak doakan benda tu berlaku. Most likely dia akan okay. Sistem akan okay. Tapi we never know benda nak jadi. So saya nak kamu ada backup. Yang ni adalah Google Classroom kita sendiri. Yang ni adalah Google Classroom kita sendiri. Nanti di Google Classroom, saya akan buat satu section baru yang di mana practical test. Sebab ada borang lain yang kamu kena isi lepas tu. Alright, saya akan buat satu section yang duduk atas sekali. Practical test kat sini, kamu akan ada your submission of this. Okay, kamu submit kat situ. Dan saya nak pesan satu, screenshot, make sure screenshot whole thing. Okay, saya boleh zoom sendiri nanti. Hang tak payah zoom kat saya. Faham? Okay, so this thing need to be done also within, not really within that 1 hour, but this thing need to be done like right after that. Kamu hantar terus submit, screenshot terus upload. Faham? So kamu akan dapat soalan daripada campsite. Kamu kena hantar result pada Google Classroom. Clear? And this thing happen on Wednesday. Tak silap saya 29. Alright, 29. You are very lucky sebab kelas kita is on Wednesday. Pagi ni kelas biasa kita still boleh buat revision sekali lagi. Okay? So kita akan ada hari Rabu and start 4:15 petang. Jangan lambat, jangan tertidur. Make sure cikgu kamu lepas awal. What else I need to remind you, man? You're like kid. Alright. Beres? Ada soalan pasal yang ni? So jangan excited sangat dengan 20 soalan. Dah ada orang dah, bukan kelas kamu lah. Dah ada orang kelas lain tu mesej, teacher 20 soalan je ke 1 jam? Hai ingat kita nak bagi soalan apa? 1 tambah 1. Come on man, wake up. Boleh? Alright? Saya pesan betul-betul. Bila objektif tu, satu benda sayang. Bila objektif tu, dia banyak bermain dengan ayat. So baca betul-betul. Jangan excited sangat nak jawab. Okay? Alright? Next, kita ada lab report. So seperti yang kita setuju, lab report kita adalah 15%. Alright? Which is subjective seperti saya kata. Okay? So, lab report kita buat 2 session. Kenapa kita buat 2 session? Mainly sebab internet lah. Kita rasa kalau nak buat sekali tu, internet kamu sangat berat. Okay, internet kamu sangat berat. So, kita akan buat 2 session. First session adalah on Wednesday. Second session is on Friday. 1st of October, kita start pukul 3. Lepas solat Jumaat tu tak payah tidur, pacik-pacik sekalian. Baras? Kita tak ada pilihan, tetapi saya faham waktu pukul 4, waktu pukul 3 mengantuk lah Miss Wong. Sayang kamu kena faham kita ada student yang duduk kat pendalaman, kita ada student yang duduk kat kampung yang di mana tiap hari dia kena travel keluar untuk kelas online, untuk test, untuk whatsoever. Kita tak boleh buat malam. Saya faham dulu sem lepas kat college kita buat malam. Wow, sebab kamu duduk kat college. Nobody need to travel.
kamu kena faham kita ada keadaan yang berbeza. Saya faham waktu yang kita pilih mungkin bukan waktu yang paling ideal. Kamu mungkin pukul 3, seriously Miss Wong. We don't have choice, alright? We have so many things to consider. Alright? So, get along with it, guys. You're an adult. You always want to be an adult, right? You always tell your mom, bila saya dah besar, saya nak keluar. You always want to be an adult. So, be like one right now. So, pukul 3 hingga 4.45. And ladies and gentlemen, 1 hour 45 minutes. Termasuk submission, termasuk download, termasuk semua benda lah. Kenapa 1 jam 45 minit? I'll tell you why right now. Later on. Right now, dapat dekat mana dulu? Kita start pukul 3. Start. Soalan akan start buka 2.50 onwards. Alright? Soalan akan start 2.50 onwards. So, sayang, bonus. Soalan masuk awal 10 minit. Buka awal 10 minit. Okay? So, dengan kata lain, kita tak start pukul 3. Kita start pukul 2.50. Faham? Masuk awal. You should know. Lagi lambat kamu masuk, traffic lagi lambat, problem akan jadi lagi banyak. First come first, bukan first come first serve. But the early will always get the food. Masuk awal. Faham? Sama, soalan pada campsite. Soalan pada campsite. Jangan pergi buka Google Classroom. Soalan akan duduk pada campsite. It's a subjective question. So, saya pun tak tengok soalan dia macam mana. Saya takkan dapat soalan sehingga kamu habis jawab. So, saya tak tahu soalan macam mana, lab report nak tulis macam mana, adakah lebih kurang macam yang Miss Wong, adakah dia akan jadi lain, adakah dia akan bagi kertas kosong je suruh tulis, saya tak tahu. Okay? So, buka soalan tu, saya rasa lebih kurang macam yang kita buat. Selama ni soalan lebih kurang macam saya je. Dia akan guide. Dia akan guide sikit, dia tak akan guide banyak, tapi dia akan guide. Okay? So, baca betul-betul. Tengoklah, saya pun tak tahu. Kenapa 1 jam 45 minit? Do you know what this means? Means data won't be given as what I always give to you. You need to watch the video. So, kat sini ambil masa dah. You need to watch the video. Dan bila orang bagi video, hang jangan skip. Masa yang kita bagi 1 jam 45 minit adalah termasuk masa yang kamu patut tengok video ulang 2 kali dah. So, kamu tak ada alasan untuk tengok sekali tu penuh dan bagi alasan masa tak cukup. Tak ada. You get what I mean? Watch until end. Do not skip. Clear? So, nak tanya satu benda. Sebab saya tengok cara ni, saya rasa semua orang guna laptop. Ada orang guna phone? Amir guna phone lagi? Akil. Alright, yang guna phone, yang guna laptop bermakna kamu ada laptop dan phone lah. Betul? So, untuk yang tu kamu dah ada backup. Siapa yang guna phone, sayang minta pinjam phone adik ke, abang ke, mak ke, ayah ke, whatsoever for that 2 hours. Saya takut satu data lah guys, data akan jadi isu. Make sure internet kamu okay. Data akan jadi isu, wow, kita online class pun dah jadi isu. Lepas tu sekarang kamu nak load video online, live, it will be a big issue. Battery, internet, make sure ada. Kamu, siapa yang ada laptop, bermakna kamu ada 2 device dah. So I think you have a backup over there. Amir dengan Akil, if possible find a backup. Okay? Saya faham kadang-kadang benda tu tak dapat, tapi kalau adik kamu tak ada kelas petang tu or whatsoever, boleh pinjam kot. Okay? So, try to find a backup. If tak ada juga, saya faham kalau tak ada juga tu, try to get ready with it. Clear sikit phone kamu ke or whatsoever. Alright? Make sure you're ready to play the video. And obviously, data datang dari mana? Video. Sebab tu saya kata jangan skip. Tengok sampai habis. This is the big difference over here. Sebab kita perasan ada budak ambil kesempatan. Semua orang cikgu, majority cikgu complain, budak tak serius. Especially geng-geng hang lah ni. Acap, Lee, budak-budak SES.
Yang perangai buruk macam pet. So we decided to do something harder, which is this. You ask for it. So what are we going to do is you need to record your own data. Alright? So tengok video, record data betul-betul. Sebab tu saya akan bagi latihan baca Burette balik. Okay, saya akan ada bagi latihan untuk baca Burette. Takut lupa nak baca. So you are going to record your data, make sure ada kertas. Jangan hafal, jangan ingat. Kenapa? Sebab bila kamu tengok video sayang, I give you two choice. Kamu nak tengok video, tengok je makan popcorn. Makan popcorn tengok video. Ataupun kamu tengok video, kamu salin apa yang video tu cakap, apa yang video tu bagi, apa yang kamu perlu ada. Alright? Dua cara. Kalau cara tengok popcorn, obviously hang kena patah balik. Hang dah jawab separuh, lepas tu hang kena patah balik tengok video. Hang rasa mana senang? Nak patah balik ke? Salin je apa yang dalam video tu cakap. Saya rasa benda yang kamu patut avoid adalah kalau no choice, tak ingat sangat-sangat apa benda ni, saya lupa lah. Kalau tak ingat sangat-sangat, patah balik tengok video. Okay? Tapi kalau boleh, the first time kamu tengok video tu, catat. Jangan tengok makan popcorn. So you need papers. Selain daripada record data, I would say selain daripada record data, kita akan buat sikit jotter daripada video. Alright? Buat jotter simple-simple je. Tak payah jotter 3D pun sayang. Buat jotter simple-simple je. Contoh. Yang penting, semua benda ada. Tulis short form. Tak ada masalah. Sebab benda tu bukan kena hantar pun jotter tu. Tapi make sure ada paper. Jangan tengok video tu macam makan popcorn duduk kat TGV tu. Okay? Boleh? Salin. Alright? Tengok sampai habis. Salin. And then record betul-betul data tu. Bila saya kata record data, nak ajar siap-siap. Bila saya bagi data, saya label betul-betul tak? Yang ni adalah mass siapa? Saya record, saya letak unit. Betul tak? Okay? Bila saya ada volume ataupun kita ada reading. So, saya pun kata yang ni adalah Burette punya. Reading of Burette. Saya pun label reading Burette. Lepas tu, teacher akan label cross. Teacher label first, teacher label second. Betul? Alright, and then kamu ada your initial. Lepas tu kamu ada your final. Betul? Sayang, label. Alright, label. Yang saya tak nak adalah, oh tengok video, oh Miss Hong so record data. Hang pun record lah. 4.5037. Apa benda? Tak tahu. Unit apa? Tak tahu. Oh, lepas tu volume. Majority budak sebelum ni kalau dalam makmal, budak akan buat, oh initial saya 0.1 mililiter. Tak letak 2 titik perpuluhan. Alah, tak apa teacher, nanti saya letak. Tak adanya nanti tu hang nak ingat weh. Letak siap-siap benda pertama. Benda kedua, final kamu 23.45 katakan lah. Tak letak unit. Lepas tu tak label. Ni yang keberapa? Ni initial ke ni final? Alright, budak akan buat macam ni tau. Oh, yang ni satu set. Konon lah, 1.15 mililiter. Lepas tu 28.75. Yang ni satu set. Hang ingat apa? So, siapa gross? Siapa first? Siapa second? Siapa third? Ambil yang siapa punya. You get what I mean? Alright? So, bila saya kata salin. Alright? Bila saya kata salin. When I say watch and salin. Satu je sayang saya nak minta. Watch sampai habis. Salin betul-betul. Label betul-betul. Faham? Dah pesan dah. Kalau tak nak buat, saya tak boleh nak buat apa lah. Okay? And last thing, yang ni saya dah selalu ingatkan dalam test kita. Saya selalu ingatkan, jangan salin soalan. Bazir masa. Jangan salin soalan. Okay? Kamu tak perlu salin soalan. Kamu perlu conteng soalan tu, kamu perlu lukis benda tu. Buat apa nak salin? Saya tak pernah salin prosedur sayang. Betul? Saya selalu kat tepi prosedur tu, saya buat apa? Saya lukis. Apa yang prosedur tu cakap? Habis? Kan? Alright, do that. Faham? Tak payah salin soalan. Okay, setakat ni soalan. Okay. Tak ada, Miss. Yes. I repeat this many times. Alright, I repeat this many times. Free your time. Make sure you have your internet ready. You have your gadget ready. Your laptop, whatsoever lah yang kamu nak guna tu, make sure ready. Saya tak nak ada alasan
Yang tu. Melainkan rumah kamu petang tu ribut taufan, memang satu taman tak ada internet dan keluar kat news. Okay, fine. Tapi kalau saya check kat rumah kamu tak ada hujan, tak ada apa, lepas tu kamu kata internet slow, data habis. Sebab apa? Sebab data habis. I mean, fix it then. Fix it. Whatever that you need to do, fix it. Siapa yang ada isu internet, data, whatsoever, guys, fix it. Kita ada seminggu lagi. Okay? Try to fix it. Kalau tak ada sangat, then text me, tell me what is the issue, then I will try to solve. Saya takkan beli phone baru kat kamu, but we will try to figure it out. Okay? Kalau rumah kamu memang constantly ada masalah internet or whatsoever, message and I'll try to solve it. I'll try to figure it out with you. Okay? Bincang dengan saya. Tapi selain daripada tu, solve it. Okay. Setakat ni, ada isu? So, soalan daripada campsite. Soalan akan start ada 2.50. Kamu kena tengok video, kamu kena faham video, kena salin data daripada video. Make sure salin betul-betul. And then, kamu akan start kepada soalan. Kamu jawablah soalan tu macam biasa. Okay? Disebabkan bila kamu hantar lab report, saya perasan ada satu benda yang saya tak berapa nak minat. Bukan tak berapa nak minat. Kadang-kadang bila kamu guna pen dakwat basah dan kamu tulis depan belakang, dia akan ada, apa tu kita panggil? Dia ada stain, you know. Alright, dia macam nampak 2 layer. Alright, dia ada stain. So, I prefer for this, only for this, sebelum ni saya tak pernah request pun benda ni. Only for your lab report test, boleh tak 1 page for 1 piece of paper? Sahaja, please. Alright, satu, sebab jelas. Kedua, kamu boleh label yang tu bila kamu tulis, kamu dah ada jawapan, kamu dah start nak jawab kan? Yang kamu nak submit tu, page 1. Conteng kat atas. Bukan untuk saya sayang, untuk kamu bila nak scan. Sebab, you are not allowed to submit anything after that. Page yang kamu tertinggal, you are done. Sebab tu kita bagi 1 jam 45 minit untuk kamu sort out bila kamu nak upload. Okay? So, buatlah macam mana pun, make sure kamu upload semua. Boleh? And kind reminder over here, saya request. Yang ni memang personal request. I want 1 page for 1 piece of paper. Okay, jangan tulis depan belakang. Sebab certain orang, bukan semua, certain orang dia orang guna pen yang mahal kot. Dia ada sangat nampak, sangat see-through kat kertas tu. Okay, so avoid that lah. Boleh? Okay, so how to submit? Yang ni adalah datang kat bahagian nak submit lah. Scan clearly all pages. Alright, macam biasa yang kamu duk submit kat saya, make sure it's only 1 file. Okay. So make sure it's only 1 file and kamu akan submit pada Google Classroom kita. Kamu akan submit pada Google Classroom kita. Sama, saya akan letak satu assignment kat situ. Kamu akan boleh start submit lepas kamu siap. Okay. Alright. Same thing. You cannot resubmit because I can see it. I don't know whether you know it or not, but I can see when you submit, what is the time, and I can see if you decided to tengah malam, hai ingat Miss Ong dah tidur, lepas tu, saya perasan saya buat salah, lepas tu saya nak resubmit. Sayang, don't ever try that. Sebab saya akan bagi kosong terus. Don't do it. Okay? Jangan ingat saya tak check. You know how I work. I check every single thing. Okay? Boleh? Alright, sebab saya pernah tanya student, nak submit terus kat Google Classroom senang atau nak submit kalau saya bagi Google Form dan kamu submit? Dan saya rasa majority kata Google Classroom terus. Sebab Google Form tu dia lambat betul dia nak upload tu. Alright, saya tak tahulah, saya tanya kelas saya yang hari Senin tu dia kata nak hantar Google Classroom terus. So, kelemahan Google Classroom adalah saya tahu budak boleh resubmit. Tapi for your information, I can check whether you have resubmit or you're actually submitting the original. So untuk siapa yang ada idea nak tak apa, lepas tu saya resubmit. Hang janganlah weh. Hang ingat apa Miss Ong bodoh ke apa? Don't do it. Okay, don't do it. Saya kesian sebab internet, sebab data. So saya bagi, sebab kalau ikutkan, kamu kena submit pada Google Form. Dan Google Form tu ada password. Dan saya kesian sebab saya tahu Google Form kalau nak submit, dia lambat. Nak upload kat Google Form, satu. Lepas upload, kamu nak submit Google Form tu pun kadang-kadang crash, betul. So, saya kesian. Saya tak nak kamu submit lambat. Saya tak nak kamu ada isu benda ni. So, I'm helping you with what I can.
So do me a favor. Just one favor. Be freaking honest. Boleh? Saya kata be honest sebab saya boleh check. Dan bila saya dah check, saya nampak kamu resubmit, saya memang akan marah dan saya akan bagi kosong. So hang jangan main-main dengan saya. Boleh? Alright? Pernah jadi host ke dalam Google Classroom? You can check that, you know. Don't do it. Don't be stupid, man. Okay? So sama, kita akan ambil soalan dari campsite, hantar pada Google Classroom, scan clearly, one piece of paper only using one page, upload everything as one file. Bermakna kamu akan scan dulu. Okay? Siapa yang still guna teknik tangkap gambar tu belajar scan kot. I think scan will always give you a better view. Sebab saya still dapat live record ataupun benda yang dia hantar sebagai gambar, dia tangkap gambar, dia bukan scan. Alright, kita ada apps, tab scanner, cam scanner, whatever scanner, guys, use it. Alright, it's been 2 years COVID, so it should be very good. Last but not least, yang ada laptop, yang ada tab, yang ada whatsoever, your lab report must be 110% handwriting only. No one is allowed to hand in soft copy. Tak ada siapa boleh jawab guna Word, tak ada siapa boleh jawab guna typing. Tak ada siapa boleh jawab even though you are writing tapi write atas tab, iPad, no. Semua benda kena atas kertas, tulisan hidup. Boleh? Okay. Question? Nope. Alright. Nope. And looking at the amount of work that you need to do, saya rasa 1 jam 45 minit tu lama. Alright, saya pun tak tahu video tu panjang mana. So, yang di mana mungkin kamu kena tengok 2 kali kot, saya rasa 2-3 kali. Bila saya debrief, dia orang kata masa yang diberi tu cukup untuk tengok video tu 2 kali even. Repeat 2-3 kali. So, I suppose cukuplah 1 jam 45 minit tu. Saya pun tak pernah tengok apa-apa yang kamu akan dapat nanti. Okay, so saya just ajar je lah caranya. Boleh? Okay. So, avoid untuk keep on patah balik tengok video. Yang tu lah yang paling lambat. Yang tu lah yang akan makan masa. So, bila tengok video tu, record siap-siap, jot down siap-siap. Yang tu yang akan bagi laju. Okay. And sebelum kita bergerak ke exercise yang saya nak bagi, just nak pesan sekali lagi, you need a lot of papers. So, make sure you know which paper adalah paper yang nak submit sebagai jawapan, which paper adalah kertas contek. Okay, jangan lepas tu malam tu mesej teacher saya ada 1 page tertinggal. Tak ada maknanya aku nak layan hang weh. Get what I mean? Thank you. And yeah, anything else? Miss, Yes, kertas tu garis-garis atau kertas A4 yang kosong? boleh, tak kisah. Cuma jangan buat 2 page je. Jangan tulis depan belakang sebab memang ada yang jenis guna dakwah besar tu memang susah nak tanda. Okay. Soalan? Miss, lepas tu satu lagi, dalam GC, kiranya Miss akan buat 2 tapak lah kan? Satu untuk yang kami nak submit markah yang teori, satu lagi yang kami nak submit lab report ni kan? Yes. Alright, thank you Miss. Dan 2 tapak tu saya tak akan buat awal. Saya dah buat dah sebagai draft tapi saya akan buka hanya pada hari Rabu untuk yang upload gambar dan hanya hari Jumaat saya akan ada sebab saya tak nak kamu confuse. So tak ada. Dan semua borang-borang yang kamu nak isi saya akan buat lepas ni. Sebab saya nak tapak tu kosong. Saya tak nak tapak tu ada apa lagi. So no worries on that. It should be clear. It should be crystal clear. Dan saya akan letak dia di atas sekali di Google Classroom kamu. Okay, so it shouldn't be a problem. I will do everything to help you. How much will you do to help yourself? That is the question. Okay? Saya tak pernah rasa saya tak pandai mengajar sehingga saya ajar you all Sam ni. Oh, maybe I should say sehingga saya ajar Acap dengan Lee Sam ni. How do you feel when you look at your friend answer just now? Awatif? Apa yang keluar dalam otak kamu bila selain daripada tempat ni seorang cari salah dia, what come into your mind? Han tak rasa ke kenapa duk salah benda ni lagi?
Alright. Question? No. Boleh. Ada soalan along the way boleh tanya. So next week kita still ada masa untuk revision, but nothing much. Next week kalau next week baru hang nak buat revision guys, that is like lambat gila tak gaban. Okay, that is like lambat gila tak gaban. Sangat-sangat lambat. I have one thing that I want to show you that is already in your Google Classroom if you open. It's an animation that we found, pensyarah-pensyarah kami semua, that we found on Royal Society Chemistry. Alright, Royal Society Chemistry is the UK lah. UK punya chemistry society. So, in here, you have this. Restart balik. Bila kamu tekan link tu ada kat Google Classroom. Tengok sekali lah nak ajar je cara guna. Buat. Okay. Kalau kamu perasan, semua exercise yang saya bagi, saya ada bagi 4 exercise. Dan saya tak bagi due date. Oh well, saya nak tengok kamu buat bila. Saya tak bagi due date. I think it's now your time to show me your effort. Agree guys? I think my time is over. I think I've done everything that I can. Daniel, puas hati with everything that you have right now? Tak puas hati? Means I'm not giving enough yet? I need to study more. You need to study more. But have I teach enough? Alright. Kena tanya Afzah. Afzah dapat 100. Afzah, are you happy right now? Have I done enough for you, sayang? So, kalau kamu perasan saya tak letak due date. Oh well, I want to see whether you do it or not. And I want to see when you do it. Okay. Yang ni ada is one of the best. Mesti buat yang ni. Tak boleh cakap mesti. It's your effort. Suka hati aku lah. So, aku nak buat ke tak? So, cara nak buat. Okay. Tak payah login, tak payah register. Go in as a guest. Go to Quick Start. Go to Quick Start. Kita ada titration level 1, 2, 3. Tak payah buat level lain. Kita hanya, sebab level lain tu dah susah dah. Not our standard. So, kita hanya perlu buat titration level 1. And benda ni free. Unlimited times. Kamu boleh buat million times. Kalau nak buat, tak nak buat tak apa. Budak pandai kan you all. Dia ada banyak step. And the best thing about this is you cannot skip any of the step. And you cannot proceed if that step is wrong. Okay? I love this because it started with a video. It's only a 3-minute video. Watch. Okay, watch. Kalau kamu first time buat, kamu tak boleh skip tau. Oops. Kalau kamu first time buat, masa saya first time buat guna Chrome saya memang tak boleh skip. Saya memang kena bagi dia play, saya pun tengok lah, okay. Memang hang kena tengok lah 3 minit tu. And learn. Practice your patience to watch the video later on in your test. Okay? And try learn how to jot down, listen up to what the person is saying. And the English is very Hydrogen simple. ions and chloride ions. Very clear. Acids can be neutralized by substances called bases. Bases that are soluble in water are called alkalis. Okay? They are extremely clear. They are very, very clear. Okay? So tengok, sebab saya baru buat tadi sebelum kamu masuk and I refresh balik jadikan dia awal. Supaya saya boleh skip video ni. So I can skip it sebab saya dah tengok. Okay? Dia akan jump account kamu. Dia akan jump Chrome kamu. So I can next. So if you look at it, ni lah professor whatsoever dia. Kat sini, tempat hijau ni. Alright, I hope you can see my pointer. Tempat ni adalah tempat kamu akan baca instruction dia. Baca. Sebab kadang-kadang first time saya buat, saya pun apa benda saya nak buat weh. Saya pun kena baca. So baca instruction dia. So if you finish, you can proceed. And then you can press next activity lah. Comprehension check. So kamu pun buat lah. So ada, kalau kamu tengok video, benda ni akan jadi senang. So kamu jawab. Okay. Dia akan ada soalan-soalan pada awal macam introduction kamu. Kamu akan jawab. Saya tak nak bagi kamu tengok jawapan dia. So jawab sendiri. Saya dah jawab banyak kali dah. I don't know how many thousand times I've been doing this. Okay. Apa yang saya nak tunjuk, one thing over here. Kalau kamu salah jawab, you cannot proceed.
And you started with 100 marks. So dia akan tolak setiap kali kamu salah, dia akan salah. So kamu okay, kamu kena betulkan balik apa yang kamu patut jawab. And cara dia adalah drag and drop. Look at it. It's a drag and drop. Okay, it's a drag and drop. Okay, settle. Kalau betul semua, then proceed. Next. Next activity. Next. Kamu jawablah semua soalan dia. Nampak soalan dia? Ni adalah tempat yang kamu ada, orang kata apa? Dia punya instruction. Instruction dia kat sebelah sini. So bacalah, use the drop box, select the correct PH. Baca, baru jawab. You know what? This will train you one thing. Learn how to read the instruction. Okay? So, tak nak tunjuk. Sebab saya perasan. Okay, saya akan jawab sehingga ada a few part yang kamu kena jawab sedikit apa tu? Soalan-soalan introduction, macam introduction. Bukan introduction kita tau, introduction dia. Oh, saya nak pesan satu benda. This is not exactly our experiment. Okay? This is not exactly our experiment. Okay? So, ada benda yang tak berapa tepat. Alright, ada benda yang tak berapa tepat. Next thing. Dia datang part bahagian ni. Okay? Sama drag and drop. Kalau kamu pergi, benda-benda yang duduk kat sebelah kanan, benda-benda yang keluar weighing board, sodium hydroxide. Benda ni adalah benda yang kamu boleh ambil. Okay? Nampak? Kalau kamu tekan benda ni, kalau arrow, saya look at my arrow. Kalau arrow kamu adalah pointer biasa, bergerak dan bergerak, jumpa tangan like this, bermakna benda tu adalah benda yang kamu boleh tekan. Nampak tak sekarang dia bukan kosong, dia negatif. So sebelum letak weighing scale, kamu kena tear dulu. Dia jadi kosong. Remember how do we use our weighing scale? Alright, so kamu akan letak your, what do we call that? Weighing bottle. Okay. Lepas tu nampak tak reading dia ada berat lah, betul? So sebelum timbang, boleh timbang terus? Okay, recall all those things. Kamu kena tear balik. So kamu letak, okay, cara nak letak. Look at here. Apa maksud 3 button kat atas? Button pertama, yang tambah dia duduk kat gunung besar ni, bermakna tambah banyak. Yang tengah bermakna tambah sederhana. Yang ni bermakna tambah sikit. Tambah sikit tu, kalau teacher letak tambah sikit, sikit gila, 0.01 gram. Alright, kalau tambah sederhana, kita dapat lebih kurang 0.09 gram. Tambah banyak. So, dia akan jadi banyak lah. 0.31 lebih, macam tu. Nampak? So, look at here. How many you need? You need 1 gram of sodium hydroxide within 10%. 10% adalah plus minus. So, 1 point lebih boleh, 0.9 lebih boleh. Tapi dia mesti kena adalah lebih kurang plus minus 10% of the 1 gram. Baca apa yang dia cakap tu. Katakan kamu dah timbang tapi tak cukup. You cannot proceed. Okay, so you need to do until you can proceed. So kamu pun tambah. Check. Boleh proceed. So next. Okay, next. Saya nak ingatkan sekali lagi, benda yang kita buat kat sini, saya nak recall sahaja. Dia bukan the most correct step. Contoh yang saya nak tunjuk kenapa dia bukan most correct step. So that is the beaker with your, kita timbang apa tadi wish? NaOH, sodium hydroxide. Okay. Dissolve the sodium hydroxide with distilled water, transfer to volumetric flask, which has already been rinsed with distilled water. Kalau kamu baca, then dia betul. Kalau kamu tak baca, dia lagi salah. Dia bukan letak kat situ saja, dia dah rinse dah. Make up to 250 cm3. Remember to rinse the beaker so that all sodium hydroxide goes into the flask. Nampak? Baca. So, distilled water, masuk air. Dissolve, letak balik distilled water. Kat sini, apa yang tertinggal? Anybody? Apa yang tertinggal? Kalau biasa patutnya kita akan ada apa untuk dissolve? Glass rod. Yes. Kat sini tak ada glass rod. Nampak apa maksud saya? Kita bukan nak ambil skill dia. Kita bukan nak ambil skill dia 100%. Saya nak ambil animation dia je. So kalau kat sini saya tak letak filter funnel. Saya tak boleh nak tuang. Dia akan bagi tahu. Okay. So make sure letak filter funnel, kamu pun tuang. Alright. So, kamu akan tambah balik distilled water kat sini. Bukan sebab apa, kita patut rinse lah. So, kita tuang. And then,
Kita nak letak apa dah? Kita nak guna dropper. So kamu pun guna dropper dan dia akan ada magnified volume. Nampak? Air besar, air sederhana, air sikit. Okay, so boleh mula, mesti mula dengan air besar lah sebab jauh lagi. Nampak? So, sederhana pula. See that? So kalau tak cukup lagi dan saya nak check, tak lepas. So kamu kena continue tambah. And then tambah sikit-sikit. Alright, tambahlah, tambah, tekanlah sampai dia duduk kat meniscus. So, adakah ni meniscus kita? Tak boleh submit. See that? Learn the meniscus. So, your meniscus should look something like this. So, kat hujung tu kena tambah slow lah. Tadi saya tekan laju je, sekarang kena tekan slow. Katakan terlebih. Sebab nak laju kan? Katakan, oh, tersalah tekan. Dah lebih. Same. You cannot go. So you need to restart. Nampak? Boleh? So dia adalah step-step ni kamu buat. Lepas tu dia ada calculation sikit. And sayang, calculation dia lain sikit daripada kita. Buat je calculation dia supaya kamu boleh proceed. Calculation jangan ikut dia punya. Calculation masih ikut kita punya. Alright? Saya nak ingatkan benda yang kurang tepat dalam ni sebab dia bukan saya yang buat, saya ambil orang punya. So apa-apa yang kurang tepat kat sini kamu boleh ignore, kita still ikut apa yang kita buat. Cuma kat sini kamu main dengan animation dia, kamu practice cara nak meniscus, cara nak susun atur apparatus kamu. Yang tu yang saya nak ingatkan kamu. Okay? So lepas kamu habis, saya nak bergerak ke next activity. Adalah soalan-soalan dia, so boleh buat soalan-soalan dia sikit, tak ada apa. Make sure kamu boleh proceed sehingga dia bila kita quick start, dia tak boleh save. Alright, bila kita tak register, dia tak boleh save. Sebab tu saya tak boleh save history. Bila saya tak boleh save history, setiap kali tu saya kena buat. Tak apa, laju je. Concentration. So this one. Dia adalah more on drag and drop. Okay, dia adalah sangat more on drag and drop. Saya tak pernah buka guna phone lagi. So boleh try lah untuk yang buka phone. Next. Lepas habis jawab semua soalan, kita bergerak kepada pipette. Nampak? Okay. So samalah pipette. Kamu ada sodium hydroxide, kamu ada waste. Dan rasa-rasa kalau sodium hydroxide sekarang kita pipette. Rasa-rasa sodium hydroxide kamu analyte ke titrate? Lee? Analyte. Thank you. Betul? Baca. The pipette has already rinsed with water. Dia dah rinse dah dengan air. Now it rinse with solution. Sebab tu dia bukan salah. Dia takkan jadi salah banyak kalau kamu baca. Okay, so sila baca. Sama, naik. Solution naik. Nampak tak solution naik? Okay, solution naik. Solution naik. Tapi perlu tak naik banyak ni sebab saya hanya nak rinse. Tak boleh naik banyak ni. Kamu tak boleh naik. Okay, nampak tak? So tak boleh. Salah lah. Sebab apa? Sebab step ni adalah step rinse. So kamu kena kurangkan. Okay, dah salah. Kamu kena buat balik. Okay, dia dah salah dah ni. Okay. Alright, saya nak. How can I restart? Oh, dia dah salah. So, cara yang saya buat tadi tu salah. Cara betul adalah fill the pipette so it's roughly half full. You can do this by holding down the fill button. So, kamu kena tekan tau button tu. Button up tu kamu kena tekan sehingga keluar button rotate. Dah keluar button rotate, berhenti. So, kamu tekanlah rotate. Tadi saya saja buat salah. So, kamu tekan rotate, dia akan tunjuk dia rinse. Dia akan tunjuk dia rinse. Okay? So, get that done. Boleh? Get that done. Alright, cuba buat benda tu. So, bila saya tadi buat salah, dia akan suruh restart lah. Okay? Bila dia suruh restart, saya pun kena buat balik. Okay, cuba buat. Nanti.
So, dah rinse, dah settle. So, this one pun tarik naik. Can you see the magnified volume dah bawah? Boleh tak lebih? So, kena kurangkan lah. Alright, kamu kena adjust kat tu. Sehingga kamu dapat meniskus betul-betul, baru dia akan bagi proceed. Okay? Alright, dah meniskus betul-betul atas line tu, dan baru kamu proceed. So, letak kat dia. Dan, kita letak indicator. Tak boleh proceed. Kenapa tak boleh proceed? Sebab tak baca. Dia kena letak 2 or 3 drops. Nampak? Alright. Baru boleh proceed. Nampak? Okay. So, dengan kata lain, sayang, benda penting adalah kamu kena baca tepi ni. Kamu kena baca benda yang berlaku kat tepi tu. Okay, kamu kena baca benda yang berlaku kat tepi tu. Dan dia akan jadi senang. Sama, kamu akan ada bahagian yang di mana kamu kena isi your burette. Okay, kamu kena ada bahagian yang di mana kamu akan isi burette. So, saya tak payah tunjuk dah bahagian ni, kamu pun buat lah. Okay, kamu pun buat. Okay, sehingga, alright, sehingga kamu akan datang kat satu bahagian. Saya tunjuk kelas saya yang dah buat. Okay, sehingga kamu akan datang kat satu bahagian yang last tu yang paling penting. Kamu kena go through semua tu untuk bergerak ke bahagian last ini. Dia akan sehingga satu bahagian. Yang ni saya tak nak tunjuk sebab yang ni yang saya nak kamu buat betul-betul. 1 second. Dia orang tak hantar gambar tu kat saya. Oh, dia orang tak hantar gambar. Okay, tak apa. Berapa kali dah aku dah buat benda ni. Alright. Saya dah pandai dah. Kamu pandai dah. Saya tutup mata pun boleh buat lah ni. 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay, dah. Oh, finally. Oh, yes. Saya dah settle yang burette. So, saya bergerak sehingga kat last burette. Ambil reading. Saya dah settle burette. Saya dah rinse semua. Hang ikutlah apa yang dia cakap tu. Yang ni boleh tarik. Eye saliva. Kalau macam ni, tak boleh check. Kalau macam ni pun tak boleh check. Sebab meniskus duduk sini. Tadang. Okay. Alright. Yang ni yang saya nak kamu buat. Dapat tak titik kat bawah ni? So yang saya betul-betul nak kamu buat adalah this one. Tapi yang depan-depan tu pun best je. Depan-depan tu pun tak ada masalah untuk buat lah. Alright, dan good news adalah bila benda ni kamu tak boleh skip, kamu kena buat dari awal sampai hujung. Okay, yang saya nak results adalah bahagian ni. Okay, so cara ni adalah, yang saya nak adalah kamu belajar untuk baca burette. Saya dah pernah ajar dah kat video pre-lab eksperimen 2 awal hari tu. Betul? Kita start baca daripada atas, so kat sini 10. So yang ni adalah 10.1, 10.2. So yang ni adalah 10 point berapa? 10.1, 10.2, 10.25. So, kamu kena type 10.2. Kalau kamu letak titik perpuluhan salah, tak boleh. Kalau kamu letak kosong, bacaan salah, tak boleh. Alright? Kalau kamu letak 2 titik perpuluhan tapi bacaan salah, tak boleh. So, kamu kena letak value yang betul, titik perpuluhan yang betul, baru boleh move on. Okay? You check? Oh, sorry. Check pula. And then kamu akan buat titration. Titration yang ni dia yang ni lah yang lain sikit dengan kita. Dia memang nak buat titration untuk bagi data je. Dia tak ada rinse, tak ada apa, semua tak ada dah. So yang ni lah yang saya kata kurang tepat. Alright? Yang kita buat, kita still kena rinse, kita kena swirl and so on, betul? So kamu akan start, tekan start je, dia akan buat sampai color dia akan berubah. Yang ni adalah quiz 2 kita hari tu. Quiz 2 yang di mana saya letak NaOH. So saya stop kat sini. Okay? Kalau check,
Alright, boleh check. Bermakna kamu dah betul. Dia dah jadi colorless. Kalau kamu tak boleh check, sama ada kamu terlebih, kamu kena restart, atau dia masih pink, kamu tak boleh nak next. Okay? So next, sekali lagi, baca reading. Yang saya nak adalah baca reading. Kamu ada 27. So kat sini akan jadi 27 ke? Boleh tak 27 sahaja? Check. 27 tak lepas. 27.00. Check. Tak lepas juga sebab bacaan betul dia ada dalam 27.05. 27, start baca dari atas. 27, 27.1. So yang ni adalah 27.05. Nampak? Boleh? Kamu akan buat benda ni, dia ada 3 set ke 4 set kalau tak silap saya. Kamu kena buat 3 atau 4 set. So setiap kali kamu kena tekan start, tekan ambil reading, tekan ambil reading, tekan ambil reading. Okay? Kalau kamu boleh buat 4 set ni dengan betul, lengkap, elok, tak ada salah, you're ready for the data recording in your Friday test. Tapi kalau kamu buat ni duk salah tak berhenti, sila buat lagi. Boleh? Yang saya nak kamu submit kat Google Classroom as a proof adalah page ini. Page yang dah penuh dengan data. Alright, nanti. Sebab last kamu kena kira average value. Nampak tak average value kat sini? Okay. See, sayang, it's a trial, it's a first, second. So average ambil siapa punya. Nampak? Average kamu kena tekan. So kena ada calculator jugalah kat sini. Alright, kamu kena tekan value. Saya nak setiap satu page untuk titration. Setiap kali kamu habis yang ni, screenshot. Setiap kali kamu habis titration, screenshot. Dan last yang saya nak, page last yang saya nak lepas kamu habis, at the end of it, tekan buku kat tengah ni. Tekan buku kat tengah ni. I want download PDF of Labbook. I want you to, jangan hantar PDF tu kat saya. Okay? Jangan hantar PDF tu kat saya. Screenshot this. Oh, panjang sangat. Tak payah. Tak payah ambil buku ni. Alright. Screenshot semua value titration. Kalau tak silap saya 4 page, 3 ke 4 page, saya tak ingat. And then bila kamu habis, dia ada congratulations whatsoever page last tu. Saya nak page last tu. Boleh? Okay, saya nak page last tu. Beres? Okay. Nick, So, yes. so page yang ada result tadi dengan page last. Page results yang titration. Result titration tu. Alright, kamu akan repeat titration 3 ke 4 kali, saya tak ingat. So, setiap titration punya result tu screenshot. Okay. Okay. Alright, next. Your quiz. Saya ada bagi 2 lagi latihan. Google Form. 2 latihan yang berbeza. Satu adalah quiz kamu. Quiz 1 kamu. Saya bagi balik. Saya open balik link quiz 1 kamu tu. So, quiz 1 tu boleh buat. Alright, soalan-soalan yang saya pernah tanyalah. Sama je sebagai latihan. Buat. Yang ni adalah soalan set lain. Practical task skill. Sebab yang ni adalah yang lebih detail. Dia bergerak. Yang ni adalah contoh soalan yang saya cakap tadi. Kamu kena choose 3 answer. See that? You need to choose 3 answer. Bermakna untuk soalan ni, kamu kena baca semua jawapan dan kamu kena pilih 3 jawapan yang betul. Dan untuk soalan ni, practical task skill ni dia adalah all the way daripada before experiment. Okay. And then, kepada preparation of sample, your part A. Alright. And then, soalan untuk preparation of sample. Sama, nampak tak? 3 answers. So, kamu kena baca tau setiap satu ni yang mana adalah jawapan yang betul. Okay. And then, kamu bergerak kepada soalan teori. So, over here, kita ada volumetric flux. Pilihan volumetric flux. 1, 2, 3. Jawapan mana betul? 2. Benda-benda macam ni. Alright, ada soalan yang senang. Ada soalan yang agak susah. Contoh, soalan yang macam ni. Alright? Common sense, saya pernah cerita. Tapi awal hari tu. So, saya tanya balik. Okay?
Dan baca jawapan dia. Alright. Choose 4 apparatus. Nampak maksud saya? Okay, so 20 soalan objektif. Bukan 20 soalan objektif yang aku baca, aku dapat jawapan. Alright, Madiha? Nampak saya? Kita ada 40 soalan kat sini kalau tak silap saya. 40 markah, so saya tak ingat berapa soalan saya dah buat je. Nampak? Alright, so saya ada banyak gila jawapan. And you need to read very carefully right now. Soalan adalah tanya, select the correct method of cleaning a burette. Tapi saya bagi tahu dah, base ada, acid ada. So kalau burette, siapa patut duduk dalam tu? Acid atau base? Kena baca. You get what I mean over here? Nampak tak jawapan dia confused? And this will be the type of the so-called 20 question. Dan saya dah cuba buat jawapan tu as confused as I can supaya kamu boleh salah. So jangan salah. Get what I mean? So ni Google Form baru. Alright, yang ni Google Form baru. Ada 2 Google Form. Satu adalah quiz yang kamu pernah buat. Soalan-soalan banyak pada teori. Banyak pasal teori. Yang ni banyak pasal skill. Banyak pasal teknik. Okay? Boleh? So ada banyaklah soalan dia. Boleh cuba buat cara nak baca. Ada apparatus. Pilihan jawapan dia ada berapa. Meniscus value dia berapa. Cara nak baca meniscus macam mana. Kamu kena tick jawapan. Alright? Semua-semua ni lah. Okay? Cuba buat. Ada soalan yang rasa tak ada soalan yang rasa confused ataupun apa, boleh buka balik soalan tu, screenshot soalan tu, hantar kat saya. Kita akan bincang yang ni. Alright, kita akan bincang yang ni minggu depan untuk soalan yang kamu tak boleh buat. Kalau soalan yang kamu boleh buat, saya tak bincang dah lah. Kalau semua orang betul, tak payah bincang lah. Okay, soalan yang kamu rasa kenapa jawapan dia macam tu, ataupun kamu rasa jawapan dia salah, yang tu saya akan bincang. Okay, and then the next one adalah, the last one adalah calculation. Latihan calculation worksheet. Worksheet ada 4 soalan dan saya ada bagi link YouTube yang saya rasa boleh membantu kamu menjawab satu jenis soalan yang saya tak pernah bincang lagi. Yang tu memang saya biasa bincang last sebab senang je. Alright, yang tu adalah saya biasa bincang last, drawing. Alright, kat worksheet ni ada calculation dan ada calculation yang best, agak best untuk saya. Dan kita ada soalan lebih. Soalan lain sikit, draw. Okay, kita ada 4 soalan. Soalan draw memang tiap-tiap tahun saya buat last, so don't worry. Lukis je kan? So, okay, tu senang je. Draw, saya dah bagi link balik YouTube punya, boleh tengok. Kat sini, soalan 1, 2 adalah soalan yang kamu sangat biasa jumpa. Soalan 3, 4 adalah soalan yang kamu mungkin kena fikir sikit. Soalan 3 pun tak ada, senang. Soalan 3 pun senang. Soalan 4 kamu kena fikir sikit. Dan dia senang. Okay? Dan dia senang. Baca betul-betul. Apa maksud this one? Alright. Kita ambil 3 atau kita ambil 4. Soalan ni adalah soalan yang kita akan bincang next week. Soalan ni dengan soalan skill tadi. Boleh? Alright. Question? So next week will be a practical test, Wednesday, Friday. Wednesday on 4:15, Friday at 3 o'clock. You need to be extremely ready. And like I say, 4 assignment yang Miss Wong bagi kat Google Classroom sekarang, saya tak letak due date. Oh well, let's see when you are going to do it. Okay, saya tak letak due date. Saya pun tak sabar nak tengok kamu buat bila. Malam sebelum ke, pagi sebelum ke, let's see. Like I say, I think it's your time. Okay? I think it's your time to show me how much you care, rather than I keep showing you how much I care, because I'm tired of caring. I'm extremely exhausted of caring you, and I still have answer like Lee. Tu sebab acap tak masuk. Okay? And yeah, question? Nope. Off you all go and Lee stay.